Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 23 Februari 2024. Keperluan orang kurang upaya OKU di negeri ini tidak pernah dipinggirkan kerajaan. Ini terbukti dengan pewujudan Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK di setiap daerah yang diurus tadbir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk menempatkan golongan berkenaan mendapatkan pendidikan dan penjagaan terbaik. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, dalam masa sama, bantuan kewangan dan kemudahan lain juga disalurkan setiap tahun kepada anak-anak OKU yang ditempatkan di PPDK bagi meringankan beban ibu bapa. Sehubungan itu, beliau meminta ibu bapa yang mempunyai anak istimewa didaftarkan di PPDK bagi memastikan mereka menerima manfaat sewajarnya yang disediakan kerajaan. Selain itu, statistik pendaftaran itu juga penting bagi membolehkan perancangan program pencegahan, pemulihan dan pembangunan yang bersesuaian mengikut keperluan. Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau berucap merasmikan penutupan Karnival OKU PPDK bahagian Keningau 2023-2024. Karnival selama 2 hari ini melibatkan PPDK daerah Keningau, Tenom, Tambunan dan Nabawan. Penganjuran aktiviti keagamaan melibatkan golongan muda perlu dipergiat dalam usaha memupuk minat mereka dalam program berkenaan. Mengambil contoh pertandingan tilawah Al-Quran, program seumpama dapat meningkatkan penguasaan ilmu Al-Quran sekaligus melahirkan pelapis baharu berkebolehan. Kita mengharapkan acara-acara sebegini dapat dilaksanakan dengan baik dan secara konsisten kerana Al-Quran merupakan panduan dan seharusnya kita selaku umat Islam terus mendukung dan juga memastikan apa-apa aktiviti keagamaan dapat dijalankan dengan lebih tersusun dan lebih baiklah di peringkat daerah Tawau. Adun Tanjung Batu, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Perbandaran Tawau. Kategori Kori dimenangi Muhammad Syafiq Muhammad Kelana, manakala kategori Kori A dimenangi Siti Hatijah Marsuki. Mereka akan mewakili Perbandaran Tawau ke pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Tawau di Semporna. Seramai 120 kanak-kanak menyertai program Katan beramai-ramai secara percuma anjuran Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian Pantai Manis di Kampung Sungai Padang Papar. Program melibatkan kerjasama pejabat Parlimen Papar dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Pantai Manis itu dirasmikan Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali. Ketika ditemui pemberita, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Pantai Manis, Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail berkata, acara tahunan ini diadakan bagi membantu meringankan beban ibu bapa menunaikan tuntutan agama kepada anak-anak mereka. Ia juga menjadi sebahagian daripada program sentuhan kasih bagi menyantuni golongan B40. Terbukti bahawa program ini bermanfaat secara panjang. Kerana hari ini khususnya untuk menghatan anak-anak ini di pihak swasta agak mahal sedikit. Tidak termampu oleh ibu bapa. Jadi kita targetlah anak-anak yang berumur 14-15 tahun daripada darjah 4 atau darjah 6 untuk dilibatkan dalam majlis ini. Dan sambutan cukup menggalakkan. Program diadakan sejak tahun 1991 ini telah memberi manfaat kepada hampir 5,000 kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun. Pelbagai aktiviti dirancang Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS untuk dilaksana tahun ini. Isteri Ketua Menteri yang juga di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak memaklumkan program antara lain bagi meningkatkan penguasaan terhadap teknologi baharu yang semakin berkembang dari semasa ke semasa. Kami sudah ada merancang beberapa acara untuk Mutiara JRS jalankan pada tahun ini. Selepas ini kami akan adakan majlis mesyuarat ketiga Mutiara JRS dan selepas itu kami akan mengadakan pembungkusan kuih raya untuk pasukan keselamatan. Selepas itu kami akan
menyambung acara kami kerjasama bersama dengan LPPKN memasuki kawasan-kawasan yang belum lagi kami masuki. Datuk Julia ditemui pemberita selepas sambutan Tahun Baharu Cina Mutiara GRS bersama kanak-kanak terpilih tahun 2024. Lebih 50 kanak-kanak disantuni dalam program ini yang turut diberi sumbangan angpau dan goodies bag. Program subsidi bersasar sumbangan asas rahmah SARA 2024 mendapat reaksi positif dalam kalangan penerima golongan bujang di negeri ini. Penerima yang ditemui menyifatkan bantuan tunai itu dapat memberi ruang untuk membantu menampung keperluan keluarga seperti membeli barangan dapur dan membayar bil bulanan. Selain itu, bantuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai simpanan kecemasan untuk membantu memenuhi keperluan keluarga yang jauh. Saya rasa sangat gembira lah sebab bila dapat tu harum 300 bantuan dapat mengurangkan beban lah untuk bantu keluarga, beli-beli barangan dapur, semua itu inilah. Since saya dapat bantuan SARA ni, saya tidak terlalu susah lah untuk manage saya punya perbelanjaan duit. Dalam saya punya family ada beberapa yang dapat, jadi maybe kami dapat untuk beli belanja kah di rumah, bayar bil elektrik dan sebagainya lah. Ya, duit emergency. Kadang-kadang sebab sebelum ni saya di kampung kan susah. Jadi kalau macam saya punya family kurang begitu, saya kasih keluar lah untuk berbelanja, untuk guna berbelanja lah di rumah. Untuk macam barangan dapur lah. Kadar bantuan tunai SARA kepada golongan bujang kekal RM600. Bagi penerima di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bantuan tersebut disalurkan 2 kali setahun iaitu pada 19 Februari dan 12 Ogos 2024. Kod Etika Wartawan Malaysia versi baharu adalah penting untuk dijadikan bimbingan dan amalan kepada wartawan atau pengamal media dalam menjalankan tugas. Kod etika tersebut sekaligus dapat mengekalkan profesionalisme dalam bidang kewartawanan. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Haryati Abdul Karim berkata, kod etika bidang kewartawanan penting agar pelaporan berita sahih dan telus diamal secara bermoral. Saya gembira bahawa kerajaan agak ke depan dari segi memikirkan bahawa elemen diversity, suara majmuk, bersifat inklusif itu dimasukkan dalam kod etika, which saya tengok, saya banding kod-kod etika negara-negara lain, tidak ada. Dia tidak ada. Kita yang agak istimewa sedikit, iaitu maknanya kerajaan memberi fokus kepada keperluan memberi ruang bersuara kepada segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penerangan Sabah, Sufian Musa menyifatkan kod etika wartawan Malaysia versi baharu yang dikemas kini seiring perkembangan teknologi semasa ini dapat meningkatkan lagi kefahaman wartawan mengenai undang-undang, akta dan polisi berkaitan tugas mereka. Kerana 8 etika ini, kalau kita lihat antaranya mempunyai garis panduan yang cukup tepat yang sesuai kepada semua wartawan untuk mematuhi yang telah digariskan. 8 etika ini seperti sahih maklumat, berkredibiliti dan juga menjaga sumber dan maklumat itu mesti sahih dan tepat. Selaku pengamal media di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah dan juga mengurus media di Negeri Sabah, kita harap semua media yang ada di Sabah ini dapat mematuhi kod etika yang di 8 itulah dan memastikan kewartawanan itu dapat terus berkembang di negeri Sabah sesuai dengan kod etika tersebutlah. Di Sabah terdapat 24 agensi media yang berdaftar dengan Jabatan Penerangan Sabah. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.